Nampak tak betapa Islam agama yang menitik beratkan atau menekankan bab aspek kebersihan, baik pada diri, pakaian, tempat tinggal dan persekitaran kita. Kalau kita abai bab-bab ni, musibah bakal mengundang. ربي يسر ولا تعسر بتميم الخير يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, kita mulakan seperti biasa dengan membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, sebagaimana yang menjadi kelaziman setiap kali pertemuan kita di sini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. وبعد يسرة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, puan-puan, para tetamu Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang selayak menerima dan memiliki segala sifat kepujian itu, dan segala kepujian itu akan kembali dan berbalik kepada Allah. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam, dan nikmat sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita dipertemukan dalam suasana majlisul ilm ataupun halaqatul zikr, dan hanya saja dengan izin Allah Azza wa Jalla pada malam ini kita berada pada hadis yang ke-30, hadis yang ke-40, hadis yang ke-40 di dalam kitab 40 hadis akhlak mulia. Dan sepatut-patutnya tuan-tuan, riwayat yang kita bawa pada malam ini adalah riwayat yang terakhir untuk kitab kita. Namun musannif ataupun pengarang kitab ini dia datangkan dua riwayat lain
sebagai tambahan di penghujung kitab ini. Maknanya insya-Allah lagi 2 riwayat sesudah riwayat malam ini, insya-Allah khatamlah kitab 40 hadis akhlak mulia ini insya-Allah. Dan pada saat itu kita akan gantikan dengan kitab 40 hadis yang lain insya-Allah. Kalau sebelum ini kita telah membicarakan 40 hadis kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kemudian kita sambung dengan kitab 40 hadis akhlak mulia. Dan insya-Allah kita akan sambung kitab 40 hadis yang lain dengan izin Allah Azza wa Jalla. Riwayat yang kita bawa pada malam ini tuan-tuan di bawah tajuk menjaga kesihatan dan kebersihan. Menjaga kesihatan dan kebersihan. Mengisyarat betapa Islam itu agama yang menitik beratkan isu ataupun aspek kebersihan buat umatnya. Bukan Islam itu berkehendak pada penampilan yang selekeh, tidak. Suasana kehidupan yang tidak terurus, tidak. Kotor sekitar kehidupan kita, budaya kita yang tidak sihat, itu bukan gaya dan cara Islam. Adapun Islam itu tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, at-tuhur, kebersihan itu syatrul iman, sebahagian daripada tuntutan iman kepada Allah. Muslimin mukminin yang berbahagia, riwayat yang kita bawa pada malam ini tuan-tuan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, 10 perkara termasuk dari fitrah, yakni yang menjadi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. 10 perkara yang menjadi fitrah ataupun keutamaan jati diri bagi seorang manusia, bahkan menjadi suatu penekanan dalam kehidupan dan menjadi keutamaan dalam penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 10 fitrah ini tuan-tuan yang menjadi keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang terlebih dahulu dicontohi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, qassus syarib. Yang kedua, wa i'fa'ul lihyah. Yang ketiga, wassiwak. Yang keempat, wastinsyaqul ma'. Yang kelima, wa qassul azfar. Yang keenam, wa ghaslul barajim. Yang ketujuh, wa natful ibd. Yang ke-8, wa halqul anah. Yang ke-9, wa intiqasul ma'. Dan yang ke-10, al-madmadah. Apa itu tuan-tuan? 10 perkara termasuk dari fitrah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, memotong misai. Memotong misai ataupun mengandam misai. Maknanya Nabi ni tuan-tuan menggalakkan kita ada kumis, ada misai, tetapi misai yang bagaimana? Yang kata Nabi, qassus syarib, yang diandam.
Apa maksud yang diandam? Yang kita trim dia, bukan yang tutup sampai tak nampak bibir bawah, kan? Nak makan kena selok pula, kan, biar nampak bibir atas. Itu bukan cerita dia. Misai ni tuan-tuan, dia dua bab. Sama ada kita cukur dia, atau kalau kita tak mau cukur dia, kita andam dia, kita jaga dia, kita trim dia supaya nampak kemas di atas bibir bahagian atas ni. Ini sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan tuan-tuan ada yang tak ada misai, ada yang ada misai. Walaupun tuan-tuan pakai mask, saya tahu, sebab tuan-tuan baru pakai mask baru ya, tuan-tuan ni. Yang kita tengok tuan-tuan lama lagi sebelum pakai mask. Jadi misai ni dua keadaan, sama ada cukur langsung, kan, ataupun ia kekalkan misai itu secara menjaga penampilan misai itu, trim dia. Jangan duk nampak sampai hujung pun melengkut dah, tuan-tuan. Dia punya trend pula dah, kan, melengkut sambil-sambil tu boleh duk gulung, kan. Duk gulung ni, tuan-tuan. Jadi habit pula, kan. Itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidaklah haram yang demikian itu. Tetapi kalau ikut sunnah dalam mempunyai misai ini, Nabi akan qasus syarib, Nabi akan andam misai itu, supaya nampak kemas penampilan orang yang bermisai ni. Abang kuat buang langsung misai, buang langsung. Baik. Itu yang pertama, fitrah yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keutamaan pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam zahirnya. Yang kedua, wa i'fa'ul lihyah. Sunnah yang kedua ialah membiarkan janggut. Membiarkan janggut. Tuan-tuan, segi sunnah kita memelihara janggut. Baru semalam, tuan-tuan, saya dengar perbualan dua orang kawan. Seorang tak ada janggut, seorang ada janggut. Semalam waktu perjalanan balik daripada Johor ke Kedah. Dan tuan-tuan pun tahu kot, kata saya bersama kawan-kawan malam Jumaat baru ni kayuh basikal daripada Masjid Zahir ke Tanjung Piai, Johor. Jadi kami bertolak balik semula naik bas pagi kemarin sampai awal pagi tadi. Waktu balik, salah seorang kawan ni tak ada janggut, seorang ada janggut. Maka bertanyalah seorang yang tak ada janggut ni kepada yang ada janggut, yang saya tak boleh sebut nama di sini lah, kan. Sebab kalau mereka dengar, kenal dalam kami ni sepedia, kan. Tanya yang tak ada janggut, dia kata, kalau tak ada janggut tu lagi muda, dia kata. Kan. Dia kata kalau tak ada janggut ni, dia kata kat orang yang ada janggut ni, kalau tak ada janggut lagi muda, dia kata. Lepas tu hak nu pula, hang pasal apa tak ada janggut? Kan. Tanya pula, kan. Pakat-pakat tanya lah. Dia kata aku tak boleh. Kalau ada janggut dia gatai. Dia punya ni dagu ni dia gatai. Itu antara yang saya dengar lah, tuan-tuan. Tapi dia kata kalau abang tak ada janggut, kau terbalas balik. Abang nampak muda lagi. Ni bab isu janggut ni. Dan berkatalah yang ada janggut ni, saya ni yang kuat ada janggut bukan sebab apa.
pernah berjanggut dan pernah tidak berjanggut. Dia kata maksudnya dalam hidup dia pernah dia pelihara janggut, ada waktu dia cukur janggut, dan yang sampai hari ini dia tak cukur dah. Sebab apa? Sebab dia terima dalam satu mimpi. Dia terima dalam satu mimpi seorang lelaki mai dekat dia, genggam janggut dia, genggam janggut dia, dan orang tua ni kata apa kat dia? Tolong simpan janggut ini. Hak tu je. Tolong simpan janggut ni. Walaupun sebelum tu dia on off. Ada waktu dia pelihara janggut dia biar janggut dia, ada waktu dia cukur. Tiba-tiba satu malam, bermula malam tu dia tak buang lah. Dia jaga janggut dia sampai hari ini atas pesanan lelaki itu. Bila tanya siapa lelaki itu, dia tak tahu nak cerita siapa. Mungkin suatu isyarat buat dirinya. Betapa kelebihan memelihara janggut itu, ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya tuan-tuan dalam hidup saya tak pernah cukur janggut, tapi hak ni saja yang ada. Kacau tuan-tuan. Genetik ke apa bangkot? Genetik. Dia payah nak naik. Ni kalau naik terani tuan-tuan, tiba-tiba salah seorang, tak kiralah kawan baik ke, orang separuh baik ke, pergi melawak, cabut, mengkelai pun mau tuan-tuan. Pasal kita ada hak ni lah. Orang kata kita semangga-mangga hak ni lah. Kalau kira ni pun, kira ni jatuh yang mata ni, kalau ada berapa berbanding dengan kawan-kawan hak lebat duk ada kan, banyak. Kita hak ni kira syukur lah. Tiba-tiba duk mai duk khutub seorang sikit kan, cabut kan, mengkelai pun mau tuan-tuan. Sayang. Rekod, untuk rekod tuan-tuan, buat macam-macam ni. Waktu 2001, 2002 saya student di Insaniah yang hari ni dah bergelar Unisham di Kuala Ketih. Dulu Insaniah di Mergong ni. Waktu tu buat diploma. Janggut ada 2 orang. Tak ada siapa yang tengok saya melainkan tanya, siapa janggut tak ada? Wah, kacau kan. Kita pun minta petua macam nak kita mau janggut. Ada yang petua apa, buh-bon lah kan, darah kelawang lah, macam-macam. Petua ambil apa, ada yang petua enter ambil buah kerah, enter layuk lighter di bawah, biar dia panas kan, ataupun bakar buah kerah tu, ambil minyak dia. Kacau. Belopeng ni tuan-tuan ni. Belopeng pun belopeng lah. Asal tumbuh janggut, dia tak mau juga. Kan? Aduh, kata. Hak benda yang kita nak buat tu dia tak mau nak jadi kat kita ni. Lama-lama dia naik jugalah. Adalah tuan-tuan hak buat. Nak tunjuk kata ikut hak Nabi duk ada. Segi sunnah ni. Hak ni tuan-tuan jangan duk try cabut bangkot ni, jangan duk try. Biar pergi kat dia. Doa hala kenaik pasal tak ada dah. Nak bagi kekal je lah kan? Nak bagi kekal hak mana yang duk ada ni. Tuan-tuan yang ada tahniah lah. Yang ada tu tahniah lah. Itu sunnah yang pernah wujud pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah saya pun kira kategori ada jugalah. Walaupun laih nampak kan. Itu yang kedua, sunnah ataupun jadi fitrah manusia baik. Yang ketiga wasiwak, iaitulah bersugi. Kalau siwak yang asal dia kita guna kayu arak, yang kita hancurkan sikit di hujung dia dan kita gunakan untuk bersugi, sama ada sebelum wudu ataupun sebelum kita nak salat. Kerana datang riwayat kepada kita, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Satu riwayat
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah. Sekiranya tidak memberatkan ke atas umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la amartuhum bisiwak, nescaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersugi pada setiap kali mereka hendak berwudu, dan aku akan perintahkan mereka bersugi setiap kali mereka hendak mendirikan salat. Namun oleh kerana tidak mahu memberatkan umatku, maka hukum sugi sebelum wudu dan hukum sugi sebelum salat bukanlah wajib tetapi sunat sahaja. Pasal apa Nabi hampir nak mewajibkan sugi sebelum wudu dan juga sebelum salat? Kerana nak menceritakan besar kelebihan bersugi itu, yang mana tuan-tuan boleh peroleh kelebihan bersugi ini dalam bab bicara fiqh. Antara dia mencerahkan mata, bersugi ini menghancurkan balgham, kahak, apalagi tuan-tuan, bersugi ini memanjangkan umur seseorang. Itu antara fadilat dia. Antara hikmah lagi bersugi ini, menggunakan kayu arak itu memudahkan keluar roh. Banyak disebut dalam kitab-kitab fiqh. Kalau kita jumpa bab bersugi ataupun babus siwak, ini sunnah Nabi. Yang keempat, wastinsyaqul ma. Apa maksud wastinsyaqul ma? Yakni memasukkan air ke dalam hidung sewaktu berwuduk. Masukkan air dalam lubang hidung sewaktu berwuduk. Waktu mana tuan-tuan? Mula-mula kita basuh tangan, kemudian kita berkumur. Lepas berkumur 3 kali, kita buat apa tuan-tuan? Kita ambil air, kita sedut air masuk ke pertengahan hidung, kemudian kita hembuskan keluar. Sedut. Saya contohnya, kita sedut, tarik itu separuh ni rongga hidung, kemudian hembuskan keluar semula air itu. Tu dikira sekali. Ambil pula air yang lain, sedut, kemudian itu dikira kali kedua. Membersihkan rongga hidung yang mana jadi saluran utama pernafasan kita. 3 kali buat. Ini sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buat ada? Yang buat hari ni tuan-tuan, ya ramai, tapi picum jari tu, picum hujung hidungnya. Ni apa dia pun kita tak tahu ni. Ni cerita apa ni? 3 kali tu ada dah. Usaha untuk sampaikan tangan dan air itu ke hidung tu ada dah, tapi duduk di muka hidung ni depan ni je, depan rongga hidung je. Walhal fungsi intinsyaq untuk membersihkan rongga hidung. Dia tuan-tuan, kalau ikut Tuan Guru Syekh Nuruddin, istinsyaq salah satu sanitasi secara sunnah. Kan ini antara laluan jangkitan COVID, tuan-tuan kan? Kalau sehari 3 kali kita istinsyaq, masuk, kita keluarkan semula. Satu waktu 3 kali. Kalau sehari ada 5 waktu salat, 3 kali 5 berapa? 15 kali. Bab istinsyaq sahaja sehari semalam 15 kali. Kita membersihkan anasir-anasir, punca-punca jangkitan itu. Itu secara sanitasi Islami dalam bab apa yang kita hadapi hari ini. Jadi tuan-tuan, ambil ayam, sedut, naik, lepas balik, keluarkan semula. Saya tanya guru saya, terang mana nak tarik naik tu? Kan kita boleh nampak tuan-tuan, bukan boleh nampak ayam sampai tani, oh cukup buat keluar tak. Saya tanya, aras setahap mana? Guru saya sebut, bila kita tarik, kita rasa muqaddimah pedih tu. Muqaddimah pedih kan kita tarik kan? Kita rasa nak pedih sikit di atas ni, itu cukup, dah sampai had untuk kita keluarkan dia semula.
Hari ni bukan takat pedih tuan-tuan, kita pergi calit jadi hujung hidung. Apa passion pun kita tak tahu. Apa passion pun kita tak tahu. Ini kaedah istinsyaq. Masukkan air dengan cara sedut air itu dan keluarkan air itu semula dengan cara dihembus keluar kembali. Baik. Itu sunnah yang keempat. Kemudian wa khasul azfar, memotong kuku. Ini sunnah Nabi ni, tuan-tuan buat tak? Buat. Kalau tak buat, saya yakin tuan-tuan, kuku kita hari ni tak tahu panjang mana. Namun persoalan dia tuan-tuan, bagaimana cara kita nak potong kuku? Dia ada bab dia. Ada banyak pendapat, dan salah satu dia saya pegang pendapat Syekh Ibnu Hajar. Apa kata Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah? Dia kata bila nak kerak kuku ni tuan-tuan, antara tangan dengan kaki, mulakan tangan dulu. Mulakan yang tangan dulu. Dan tangan pula tuan-tuan, nak mudah nampak kan, kita ada tangan kanan, kita ada tangan kiri. Mulakan tangan kanan dulu. Mulakan dengan tangan kanan dahulu. Okey. Dan tangan kanan pula, yang mana dahulu? Jari telunjuk dahulu. Potong kuku jari telunjuk dahulu. Yang guna kaifiat ni, mubarak fikum, tahniah. Okey. Jari yang kedua, jari tengah. Jari ketiga, jari mana ni? Ni. Jari apa ni? Bangkok jari apa ni? Ni jari apa ni? La haula wala quwata illa billah. Habab lain dia boleh tahu kan. Tanya jari apa tak tahu. Sebab mana kau tak ikut dan ikut suka lah Ustaz, jari apa pun kan. Hebat-hebat dia boleh tahu daripada kita. Skinner tak skinner kan. Bah baru tak baru, brake di steering lah apalah, betul tak? Brake di steering no. Kaki ada juga kan, untuk 30 km ke bawah, betul tak? Kita pun tahu. Jangan duk pandang koman kan. Kita pun tahu kan. No. Belon tak belon semua kita tahu no. Tahu lah, tahu satu je kita tahu pun kan. Jari mana? Ni jari pertama, kedua, ketiga, keempat yang kita potong. Hak jari ibu belah kanan jangan kacau lagi. Yang kelima, ambil jari anak belah kiri, maneh tengah, telunjuk, ibu jari kiri, dan last kali untuk tangan ambil ibu jari kanan yang kita tinggal atas tu. Maknanya mula belah kanan, tamat dengan kanan. Maka tunjuk tunjuk. Saya nak tengok mula 1 2 3 4 5 ada 5 6 7 8 9 10. Cukup 10 jari. Cukup 10 jari ke sebelah. Ada orang sebelah jari tuan-tuan. Sebelah ke apa guna kaifiat yang sama juga. 12 jari pun guna kaifiat yang sama juga. Baik, itu untuk tangan. Okey. Saya kalau Bangkok faham, kira saya mewakililah Bangkok ni, semua akan faham kot insya-Allah. Mudah-mudahan. Kaki pula lagi senang. Nak kena angkat tak? Tak sono. Nampak teruk kan? Dan rakaman pun ada mana ni kan? Angkat kaki pula kan? Kaki lagi senang. Anggap kata ni kaki kanan, ni kaki kiri. Mula yang mana? Mula hujung anak kanan. Ni kaki ni. Mula hujung anak kanan, kerat kuku ni dulu. Kemudian kedua, kuku apa dia? Kalau kaki orang panggil apa? Takkan jari manis tuan tu kot. Naya manis tak mana kaki ni kan? Tapi boh biarlah kan. Manis kaki kanan. Lepas ni kalau siapa-siapa tahu, lagi PM saya. Ustaz, hak kaki hang nombor 2 tu orang panggil nama sekian-sekian. No? Okey. Yang ketiga, tengah kaki kanan. Kemudian ni kasar sikitlah. Telunjuk kaki kanan.
Orang tak panggil telunjuk tuan-tuan dengan kaki ni kan. Jari je telunjuk ni. Tapi tak apalah. Telunjuk kaki kanan. Ibu jari kanan, ibu jari kaki kiri, telunjuk kaki kanan, tengah kaki kanan, maneh kaki kanan, ibu jari kiri, telunjuk kaki kiri, tengah kaki kiri, maneh kaki kiri, dan akhir sekali anak kaki kiri. Mudah faham? Daripada belah kanan dia lalu terus sampai ujung sebelah kiri. Itu kaifiat kerat kuku kaki. Sama untuk lelaki, sama juga untuk perempuan. Kalian bangkok kaki macam mana? Ni tangan selesai dah. Kaki pula. Okey. Ni ibarat kaki kanan. Tu dia. Kemah. Mamu ni ada kemah. Malam ni dia markah boleh kat dia. Boleh kat dia malam ni. Nak balik lagi lupa. Kalut tanya kita pula lagi sepazat kan. Mudah-mudahan tentang faham lah. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya memotong kuku. Wa aslul barajim, yang keenamnya apa tuan-tuan? Mencuci celah-celah jari. Ini sunnah ni ada waktu kita wuduk. Sebab tu bila kita berwuduk, sunat celah-celah jari, kaki ke tangan ke kita selak. Kita basuh tangan kan sampai ke hujung siku, kita basuh kaki sampai ke buku lali, tapi antara anggota itu, tangan dan kaki itu, dia ada sela-sela jari. Menjadi sunnah Nabi waktu kita berwuduk, termasuk waktu kita mandi junub, mengangkat hadas yang besar, selakan air, masukkan air, lalukan air di celah-celah. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanadful ibt, yakni mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Yang ke-8, wa halqul anah. Apa maksud wa halqul anah? Mencukur bulu ari-ari. Kemudian wantifasul ma, yakni beristinja, yakni membersihkan diri daripada najis. Itu sunnah Nabi. Itu perlakuan yang jadi keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak akan reda dirinya berada dalam keadaan kotor. Bahkan Nabi sentiasa beristinja, sama ada daripada najis, sama ada daripada hadas. Sebab tu Nabi sentiasa berwuduk diri Nabi, sama ada berhajat untuk salat, sama ada berwuduk ketika berhajat untuk baca Quran, ataupun dalam urusan-urusan dunia yang lain sekalipun, Nabi melazimi berwuduk. Nabi melazimi berwuduk, menghilangkan hadas itu. Ini sunnah Nabi, suka beristinja, membersihkan diri daripada najis dan juga hadas. Dan yang ke-10 apa tuan-tuan? Iaitulah madmadah. Apa madmadah? Berkumur ketika berwuduk. Berkumur ketika berwuduk. Kita basuh tangan 3 kali, kemudian kita berwuduk. Berwuduk ni kaifiat bagaimana? Kaifiat yang kita berwuduk ialah sehingga waktu kita membolak-balikkan air dalam mulut ni, sehingga kembung isi pipi kita ni, kembung isi pipi kita ni, mata buang tu pula ambil arah kiri tubuh kita. Itu sunnah. Ambil pula ayat kali kedua, buang arah kiri kita. Siapa tak kenal kanan kiri tu problem lah tuan-tuan. Tu bab lain lah. Buang arah kiri, ulang 3 kali. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok apa kata pengarang sebagai khatimah kesudahan pertemuan kita malam ini. Kebersihan merupakan sebahagian daripada iman, sama ada bersih itu pada diri, pakaian, tempat dan persekitaran.
Diri perlu dibersihkan supaya sentiasa sihat dan kelihatan rapi pada pandangan. Begitu pula pakaian, tempat dan persekitaran juga perlu dibersihkan, kerana kebersihan itu sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan tuntutan agama. Nampak tak betapa Islam agama yang menitik beratkan atau menekankan bab aspek kebersihan, baik pada diri, pakaian, tempat tinggal dan persekitaran kita. Kalau kita abai bab-bab ni, musibah bakal mengundang. Seperti Islam menitik beratkan kebersihan. Hatta bab longkang pun Islam menitik beratkan, tuan-tuan. Abai bab longkang, tuan-tuan tunggulah apa nak mai. Jentik-jentik, punca penyakit berjangkit. Daripada mana? Kita tak jaga kebersihan pada awalnya, yang akhirnya kita akan terima natijah atas kelalaian. Kita tidak memainkan peranan apa yang Islam nak dan tuntut daripada umat dia, iaitu kita kata rapi, kemas dan cantik, itu bersih. Baik. Apabila kita melihat sesuatu yang bersih, maka akan sejuklah pandangan kita dan hati kita akan menjadi tenang. Macam rumah kita, kita masuk nampak tersusun. Bukan nanti kata rumah tu mahal dah. Mahal pun kalau kata tak kemas elok, tak bersih elok, serabut, tuan-tuan, tak tenang juga. Tapi kalau rumah walaupun dia murah nilai dia, walaupun rumah tu nampak sempit dan kecil, tapi kita susun dia, kita jaga dia, kita pelihara dia, jauhkan dia daripada kekotoran, biar dia sentiasa dalam keadaan tersusun, kemas, peralatan-peralatan dia. Kita masuk ni, tuan-tuan, rumah ni tempat rehat kita, tempat nak bertenang kita. Maka bila mana semua itu berlaku, apabila kita melihat sesuatu yang bersih, maka akan sejuklah pandangan kita dan hati kita akan menjadi tenang. Sebaliknya, apabila kita melihat yang kotor dan tidak tersusun, maka kita akan menjadi kusut dan pemikiran kita akan menjadi tumpul dan tidak bersemangat. Ada kait belaka, tuan-tuan. Dia ganggu emosi kita, ketenangan jiwa kita, mental kita. Apabila kita tak pelihara dan apabila kita mengabaikan tuntutan Islam dalam bab menjaga kebersihan itu. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita mengambil bahagian masing-masing, baik untuk diri kita, rumah tangga kita dan persekitaran kita, dalam aspek menjaga kebersihan yang Nabi sebut at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu ataupun bersuci itu sebahagian daripada nilai ataupun tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Dan kita akhiri dengan membaca surah Al-Mulk insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Hadirin mukminin yang berbahagia, setakat ini pertemuan kita pada malam ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang mendoakan kayuhan saya bersama sahabat-sahabat ke Johor baru-baru ni, dan alhamdulillah selamat perjalanan kami pergi dan balik. Cikgu Ramli orang Johor kan? Kat mana? Kami lajak Tanjung Piai atas sikit noh, hujung sekali. Alhamdulillah, saya dan sini yang ada saya dengan sahabat saya Cem Udin lah, yang sadak di tiang besar tu. Tuan-tuan nampak je keleweh lekeh kan, biasa relax kan, low profile, orang yang hebat dalam kayuhan tu. Di hujung sana Said tu raja off-road noh, hebat-hebat yang ada di Kuala Kedah ni tuan-tuan, bersama rakan-rakan di Pendang, di Citra, di Padang Terak, semua turut bersama-sama menjayakan kayuhan. Dan terima kasih atas doa, Allah permudahkan urusan kami, termasuklah escort daripada PDRM Kedah dan PDRM Negeri Johor. Terima kasih banyak-banyak atas doa tuan-tuan dan juga puan-puan, dan yang turut memberi sumbangan kepada kami. Nah, terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.